Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi kita pada kelas kali ini. Okey, sebelum ini kita ada belajar unit 7.3 iaitu penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Okey, sebelum ini kita belajar kekuatan kan? Okey, jadi hari ini kita sambung kepada kelemahan pula. Okey, kelemahan muka surat 186. Buka buku teks awak muka surat 186. Okey. Kita tengok kelemahan dia. Okey, kebanyakan kebangkitan menentang British hanya dibenangi oleh masyarakat tempatan pada peringkat awal penentangan sahaja. Okey, selepas itu kebangkitan tersebut dapat ditangkis dengan mudah oleh British. Okey. Apakah kelemahan pemimpin tempatan sehingga kebangkitan masyarakat tempatan menentang British mengalami kegagalan? Okey, yang pertama, kelemahannya. Okey. Penentangan bersenjata. Okey. Maksudnya, kekuatan British ialah bersenjata. Okey, yang Tuan Antah pejuang terbilang, kita tengok yang Tuan Antah dulu. Okay. British menggunakan meriam yang besar untuk menghancurkan kubu pertahanan yang Tuan Antah. Okey, yang Tuan Antah juga kehabisan peluru dan kekurangan ubat bedil. Jadi British berjaya menawar Paroi dan Bukit Putus. Okey, dan yang Tuan Antah berundur ke Johor. Maksudnya kalah lah. Okey. Rentap Wira Bukit Sadok. Okey. Brooke berjaya menewaskan Rentap dalam serangan ketiga iaitu pada tahun 1861. Brooke menggunakan meriam tembaga Bukit Sadok dan angkatan tentera yang lebih besar. Okey, dan Brooke berjaya menawar Bukit Sadok. Rentap berundur ke Tabai. Okey. Yang kedua, kelemahannya ialah ancaman perundangan barat. Okey, ancaman perundangan barat. Okey, boleh tengok Haji Abdul Rahman Limbon iaitu pejuang masyarakat Taning Terengganu. Okey, kebangkitan tahun 1922, petani di Kuala Temelong menentang peraturan baru dengan membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran. Okey. Kebangkitan tahun 1825, seramai 300 hingga 500 orang petani berkumpul di Kuala Telemon dan membersihkan 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan tanpa pas kebenaran. Okey. Kebangkitan tahun 1928, berlaku kebangkitan tani di Maran, Kuala Telemon dan Kuala Beras. Okey, mereka mengisytiharkan perang terhadap British, menduduki balai polis, menduduki bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah di Kuala Beras. Okey, tapi menggunakan undang-undang, Haji Abdul Rahman Limbon telah ditangkap. Kemudian beliau dibicarakan di Kuala Terengganu. Beliau dijatuhi hukuman buang negeri ke Mekah atas kesalahan menhasut. Sebab itulah Haji Abdul Rahman Limbon dia memang meninggal di Mekah. Okey. Okey, awak boleh baca kartun yang kat sebelah ni. Okey, ni petani-petani, ni Haji Abdul Rahman Limbon. Okey. British mengancam untuk menangkap petani-petani yang enggan membayar cukai. Okey, petani ni pun cakap lah, oleh itu kita haruslah bersatu melawan British. Ayuh mari kita bersatu melawan British. Haji Abdul Rahman Limbon pun kata, mari sertai kami, kita serang balai polis Kuala Beras dan bangunan kerajaan. Okey, boleh baca yang kedua, boleh baca yang ni. Okey. Okey, kelemahan yang ketiga iaitu gagal mentafsir perjanjian. Okey. Kita tengok Datuk Maharaja Lela pahlawan Melayu. Okey, tindakan Sultan dan Pembesar Perak untuk mencabar perjanjian Pangkor menemui kegagalan.
Okey, usaha membantalkan perjanjian tersebut perlu mendapat sokongan British. Pembesar Melayu tidak diberikan masa yang cukup untuk meneliti perjanjian Pangkor. Maksudnya dia bagi perjanjian, dia suruh sign terus, tanda tangan. Okey, jadi tak sempat nak meneliti lah. Okey, ni perbincangan semasa nak bunuh JWW Bush tu kan. Okey. Okey, yang keempat iaitu tipu muslihat. Okey. Tipu muslihat. Okey, Tok Janggut Pejuang Jihad, British mendesak Sultan Muhammad keempat Kelantan supaya mengisytiharkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya sebagai pendahakaan kepada Sultan Kelantan. Okey, muslihat British ini berjaya menakutkan rakyat supaya tidak menyokong atau menyertai perjuangan Tok Janggut. Okey, sebab dulu-dulu kan orang hormat kat Sultan kan. Bila dah kata perjuangan Tok Janggut tu sebagai pendahakaan kepada Sultan, jadi rakyat dah takutlah nak menyokong Tok Janggut. Sebab takut mendahaka kepada Sultan. Okey, Mat Saleh Pahlawan Sabah, SBUB menggunakan tipu muslihat untuk melemahkan perjuangan beliau. Dalam rundingan perdamaian Menggatai pada tahun 1898, SBUB membenarkan beliau mentadbir daerah Tambunan. Pada tahun 1899, SBUB mengambil alih pentadbiran di Tambunan. Dia bagi, lepas tu dia ambil alih. Okey. Jadi kita boleh tengok kat sini. Selain itu, kegagalan penentangan masyarakat tempatan juga. Mengapakah penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan? Yang pertama, penentangan bersifat setempat, iaitu tidak meluas ke seluruh negeri, hanya di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Okey, yang kedua, faktor istana. British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Okey, British berpakat dengan Belanda. Kedua-dua pihak bekerjasama untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Okey, kelemahan strategi. British menggunakan pelbagai strategi untuk mengatasi kebangkitan masyarakat kekuatan tempatan seperti kekuatan tentera, senjata moden, memecah belahkan pakatan, menggunakan istana dan tipu daya. Okey. Seterusnya, kelemahan teknologi iaitu senjata barat lebih canggih berbanding dengan senjata yang digunakan oleh masyarakat tempatan, dan akhir sekali sokongan. Tidak menyeluruh, kurangnya sokongan daripada pihak istana. Okey. Jadi ini adalah kelemahan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat yang menyebabkan mereka gagal. Okey. Jadi habis dah unit 7.3. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, terima kasih.